Welcome to Young Leaders TV. Young Leaders TV akan memaparkan pelbagai aktiviti menarik bermula hari Isnin, hari Rabu dan Jumaat setiap jam 3 petang bersama Teacher Tika dan Teacher Sophie. Jangan lupa subscribe YouTube channel CIC Where Leaders Are Born. What to do, what to do, what to do today? Apa kita nak buat hari ni? Okey, adik-adik tahu tak tentang Uwais Al-Qarni? Siapa Uwais Al-Qarni? Kalau adik-adik nak tahu, tunggu. Nanti teacher terangkan, teacher cerita sedikit tentang Uwais Al-Qarni. Tunggu. Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ni teacher nak ceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Siapa itu Uwais Al-Qarni? Adik-adik tahu tak siapa Uwais Al-Qarni? Okey, mari teacher kongsikan bersama adik-adik. Okey, Uwais Al-Qarni ialah seseorang yang mempunyai penyakit sopak. Apa itu penyakit sopak? Penyakit yang ada di badan, tompok-tompok putih. Okey, di muka ada tompok-tompok putih, itu adalah penyakit sopak. Dan Uwais Al-Qarni mempunyai penyakit ini sejak dilahirkan lagi. Uwais Al-Qarni juga merupakan seorang anak yang soleh dan taat kepada ibunya. Manakala bapanya pula sudah meninggal dunia sejak Uwais Al-Qarni kecil lagi. Pada suatu hari, ibu Uwais menyampaikan hasratnya untuk mengerjakan ibadah haji. Ibu Uwais Al-Qarni bertanya, Uwais, ibu sudah tidak lama lagi hidup, jadi ibu ingin sekali mengerjakan ibadah haji. Jadi ikhtiarlah macam mana untuk ibu menunaikan haji. Uwais pun berfikir. Ketika itu Uwais tidak mampu kerana tidak mampu untuk membeli seekor unta ataupun untuk membayar sewa. Jadi pada zaman itu orang-orang pada zaman itu jika ingin mengerjakan ibadah haji daripada Yaman ke Mekah perlu mempunyai seekor unta dan dipasangkan di atas badannya, iaitu haudat. Apa itu haudat? Adik-adik tahu tak apa itu haudat? Haudat ialah sebuah rumah kecil. Maksudnya sebuah rumah kecil di atas badan unta. Okey. Itu dapat melindungi orang-orang yang ingin mengerjakan haji ke Mekah, daripada Yaman ke Mekah yang ambil masa perjalanan yang jauh juga. So, jadi boleh melindungi daripada cuaca yang panas dan daripada hujan. Okey, jadi apa yang Uwais Al-Qarni akan buat? Tunggu. Okey, pada suatu hari Uwais Al-Qarni mendapat ilham untuk membeli seekor anak lembu. Kenapa seekor anak lembu? Mesti adik-adik tertanya-tanya kan? Kalau adik nak tahu, kena tunggulah sampai habis cerita. Okey. Jadi Uwais Al-Qarni pun membeli seekor anak lembu. Okey, membeli seekor anak lembu dan menjaga anak lembu, bagi anak lembu makan dan membuat sebuah rumah kecil di atas bukit untuk anak lembu tu. Dan setiap hari, setiap pagi dan setiap petang, Uwais Al-Qarni akan mengangkat anak lembu itu di atas badannya, di atas badannya setiap hari. Okey, setiap hari pagi dan petang turun naik bukit. Dan kalau nak memberi makan pun di bawah dan semasa turun bukit, itu setiap hari Uwais Al-Qarni buat. Tapi untuk apa? Sehingga penduduk ketika itu melihat Uwais Al-Qarni seperti kurang waras kerana selalu turun naik bukit membawa anak lembu, macam tak ada apa-apa tujuan. Tapi sebenarnya adik-adik, Uwais Al-Qarni sangat bijak. Sebab apa? Cici bagi tahu sangat bijak. Sebab itu adalah latihan untuk Uwais membawa ibunya ke Mekah. Okey, bayangkan daripada seekor anak lembu yang beratnya pada ketika itu 20 kg, sehingga dalam tempoh 6 bulan Uwais menjaga anak lembu tu menjadi sangat besar, berat sehingga 100 kg. Dan Uwais setiap hari pagi petang turun naik bukit membawa anak lembu sehingga anak lembu tu berat mencecah 100 kg. Dan Uwais menjadi sangat kuat, dan otot dia kuat, lengan tangan semua kuat untuk
untuk membawa ibunya mengerjakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni pun membawa ibunya dengan mendukung ibunya, memangku ibunya di atas di atas badannya, di atas tangannya, membawa air lagi, makanan untuk untuk menunaikan hajat ibunya mengerjakan ibadah haji. Dengan mengerjakan semula ibadah haji, tawaf, sa'i, sehinggalah mereka pulang, selesai mengerjakan haji, pulang daripada Mekah ke Yaman. Sebelum tu daripada Yaman ke Mekah, Mekah ke Yaman. Okey, jadi Ibu Uwais Al-Qarni ada bertanya kepada Uwais, wahai anakku, apakah doa yang kamu minta, kamu pohonkan, apa doa yang kamu minta ketika di Mekah tadi? Apa jawapan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni kata, ibu, saya mendoakan, saya memohon doa semoga Allah mengampunkan dosa-dosa ibu. Jadi Ibu Uwais pun berkata, apakah kamu tidak memohon doa untuk dirimu sendiri? Uwais mengatakan, tidak, kerana bagi Uwais, bila Uwais sudah dah mohon doa untuk Allah ampunkan dosa ibunya, supaya cukuplah ibunya redha dengan Uwais, supaya ada keredaan untuk Uwais masuk syurga. Kerana redha seorang ibu bersama dengan redha seorang ibu bersama dengan redha Allah, insya-Allah seorang anak itu boleh masuk syurga. Kemudian Ibu Uwais Al-Qarni berkata, Uwais, kenapakah kamu tidak memohon untuk Allah menghilangkan penyakit sopakmu, maksudnya penyakit yang berada di badan Uwais tu? Uwais pun berkata, kerana Uwais takut akan dosa-dosanya, kerana dia tahu dia masih ada mempunyai dosa, dia mengenangkan dosanya. Jadi dia redha dengan kejadian Allah kepadanya. Dia bersyukur walaupun dia diuji dengan penyakit sopak tu, dia tidak malu, dia redha. So dia tahu dosa dia banyak, jadi dia sentiasa bersyukur. Tapi ibunya memohon, Ibu Uwais berkata, ingin menjadi seorang anak yang taat, taat dan boleh masuk ke syurga dengan syarat sentiasa mengikut perintah ibu bapa, betul tak? So jadi Ibu Uwais Al-Qarni perintahkan Uwais untuk berdoa, dan Uwais berdoa akhirnya dengan perintah ibunya. Dengan perintah ibunya, Uwais berdoa, tolonglah ya Allah, hapuskan sembuhkanlah penyakit sopak ini daripada badanku, tapi tinggalkanlah sedikit di badanku. Ialah kerana Uwais merasakan, kerana ibunya, Uwais berdoa, tapi kerana mengenangkan dosanya, dia sanggup memohon doa daripada Allah supaya Allah menghapuskan penyakit sopak, tapi meninggalkan sedikit di badannya. Jadi penyakit sopak tu masih ada di badan, sebesar duit shilling di badan Uwais Al-Qarni. Jadi Allah kabulkan doa Uwais. Bayangkan, subhanallah, kerana doanya sahaja Allah terus makbulkan dan hilang penyakit sopak. Cuma tinggal sedikit sajalah, sebesar duit shilling, atas permintaan Uwais Al-Qarni. Jadi sebab tu Uwais Al-Qarni dikenali sebagai seorang yang masyhur di langit, tapi bukan masyhur di dunia, tapi di langit kerana doanya sentiasa termakbul, doanya sentiasa dimakbulkan. Jadi dan ada dalam satu hadis lah, di mana ada yang memohon doa supaya Uwais mendoakan keampunan untuknya, kerana doa Uwais tu sentiasa termakbul. Okey, dan itu saja dari teacher. Okey, pastikan kita sentiasa menghormati ibu bapa, mendengar kata ibu bapa, mendoakan ibu bapa, taat, soleh kepada ibu bapa. Okey, itu saja. Terima kasih. Wow, seronoknya. So adik-adik dah tahu kan tentang kisah tentang Uwais Al-Qarni. Okay, jadi pengajaran yang kita boleh dapat daripada Uwais Al-Qarni ialah kita kena sentiasa taat kepada ibu bapa, sentiasa mendengar kata ibu bapa, sentiasa mendoakan ibu bapa, membalas jasa ibu bapa. So banyak yang kita boleh pelajari daripada sifat-sifat murni daripada Uwais Al-Qarni. Okay, teacher harapkan semua dalam keadaan sihat,
Okay, jaga diri macam biasa, stay safe, stay at home. Kalau tak ada apa-apa keperluan, tak perlu keluar. Okay, kalau adik-adik ada apa-apa nak kirim dekat Mak Ayah lah. Okay, jaga diri. Jumpa lagi untuk slide yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana teacher? Bersama mengejar Jangan nanti impian di masa depan, membentuk minda dengan nilai yang mulia, membina jati diri. CIC. Inilah rutin saya setiap hari. Sebagai seorang ibu yang berkerjaya, saya sangat mementingkan pendidikan anak-anak. Jadi saya memilih CIC, where leaders are born.